Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 9 Julai bersama saya Debbie Emenda Padan. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg semalam menerima kunjungan hormat daripada Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riyad Jaim di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan hormat tersebut adalah bagi memaklumkan tentang peranan beliau sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur. Datuk Seri Richard telah dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 1 Jun lalu untuk menarik minat pelabur dari Jepun, Korea Selatan dan Taiwan ke Malaysia. Jelas beliau antara isu yang dibincangkan nanti adalah usaha membawa masuk pelabur dari Taiwan bagi tujuan pelaburan dalam sektor pertanian moden dan industri pemprosesan makanan di Malaysia, terutamanya di Sarawak. Saya percaya dengan kita membawa teknologi makanan, modern farming dari Taiwan, because they're very strong farming. Saya percaya ianya akan membantu kita dalam meningkatkan industri makanan di Malaysia. Dalam pada itu, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg turut menerima kunjungan hormat daripada Komander Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak, Penolong Kanan Pusuruhjaya, Manca Atta yang mula bertugas di Sarawak sejak 4 Jun lalu. Satu kes baru positif COVID-19 dilaporkan di daerah Sibu semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat semalam sebanyak 573 kes. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kes 573 merupakan warga negara Malaysia yang bekerja sebagai jurutera di sebuah syarikat minyak dan gas di Arab Saudi. Beliau telah balik ke Malaysia pada 3 Julai dari Arab Saudi melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan beliau didapati negatif selepas menjalani serangan ujian RTK antigen COVID-19. Dato' Ahmad Douglas memberitahu ketika sidang media harian COVID-19 di Kuching, kes 573 menginap semalam di sebuah hotel pada 3 Julai sebelum balik ke Sibu pada 4 Julai dan telah dibawa terus ke pusat kuarantin. Beliau menjalani ujian swab pada 6 Julai dan keputusan ujian PCR dari Makmal Hospital Sibu mendapati beliau positif COVID-19 pada 7 Julai walaupun tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala COVID-19. Kes 573 dimasukkan ke Hospital Sibu pada 7 Julai untuk rawatan lanjut. Sarawak dijangka menerima pembayaran cukai jualan negeri SST yang dikenakan terhadap Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas pada Ogos depan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pembayaran dijangka dibuat selepas selesai pendengaran semula kes penarikan rayuan Petronas terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuching pada 3 Ogos. Dato' Amar Awang Tengah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Kerja untuk rundingan dengan Petronas dan Kerajaan Persekutuan mendedahkan demikian di Sematan. Kita pun sudah ada bincang tempoh-tempoh ini. Hujung tahun ini kan? Jadi ada tiba masanya nanti kita akan diorang akan mengambil langkah, mengambil tindakan. Jadi kita itu juga itulah pun kita bincang. Dan tiba masanya kita akan pihak mereka akan Dalam masa mereka akan datang? ya kita mau macam itu. Bercakap kepada media selepas majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Pueh, beliau berkata pembayaran tersebut merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja yang berlangsung baru-baru ini. Pada majlis yang sama, Adun Tanjung Datu Dato' Amar Jamilah Anu mengingatkan pemilik tanah Bumiputera yang mempunyai surat hak milik tanah agar tidak menjual tanah mereka sewenang-wenangnya. Katanya tanah terutama yang mempunyai surat hak milik merupakan aset berharga buat pemilik, malah untuk diwarisi generasi akan datang. Oleh itu, Dato' Amar Jamilah Anu mengingatkan agar tanah berkenaan dijaga termasuk mengusahakannya dalam pelbagai bidang seperti pertanian atau pelancongan. Jelasnya usaha sedemikian pastinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang berbanding jika ia dijual untuk keuntungan sementara.
Sarawak akan memohon pertimbangan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN supaya jawatan kuasa khas di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan Peringkat Negeri dihidupkan semula. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ke arah itu pihaknya akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin bagi membincangkan berkenaan permohonan tersebut. Datuk Seri Fatimah menjelaskan ketika ini pihaknya masih menunggu makluman daripada KDN untuk tarikh kunjungan hormat tersebut. Untuk rekod, jawatankuasa khas tersebut berperanan menapis dan membuat semakan permohonan kewarganegaraan bagi individu berusia bawah 21 tahun sebelum dikemukakan kepada KDN dan membuat syor sama ada permohonan tersebut disokong atau tidak. Beliau menambah, Sarawak merasakan dengan kewujudan jawatankuasa tersebut ia banyak membantu dalam memudahkan pihak KDN menyelesaikan permohonan taraf kewarganegaraan khususnya bagi kes-kes tulen iaitu melibatkan penduduk pribumi. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat berkenaan isu kanak-kanak tanpa warga negara dan atau dokumen di Sarawak di Kuching. Mesyuarat dihadiri pelbagai pihak berkaitan termasuk Wakil KDN, Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Jabatan kuasa khas tersebut yang diwujudkan sejak November 2016 telah ditamatkan pada Julai tahun lalu selepas peralihan tampuk kepimpinan di peringkat persekutuan. Sejak diwujudkan, ia menerima sebanyak 717 permohonan. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP bersiap sedia sekiranya pilihan raya umum PRU ke-12 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dan PRU ke-15 diadakan serentak. Sehubungan itu, Presiden SUPP Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan menegaskan SUPP juga akan menampilkan calon yang sentiasa aktif turun padang dan diterima rakyat. Dato' Sri Dr. Sim bagaimanapun tidak memberikan bayangan calon berpotensi bagi kerusi-kerusi yang bakal ditandingi oleh parti itu. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri simbolik penyampaian kenyalan Gold Card kepada lebih 1,600 penerima bagi Dun Batu Kawah di Kuching. Dato' Sri Dr. Sim yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kawah menambah, perkara yang penting buat masa ini ialah SUPP akan terus memberikan khidmat terbaik kepada rakyat Sarawak serta mengutamakan kepentingan Sarawak. Sektor pelancongan perlukan tempoh pemulihan yang lebih lama untuk meningkatkan keyakinan pelancong berkunjung ke negeri ini. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Sebastian Ting berkata, beliau percaya dengan adanya usaha bersepadu dan perancangan yang rapi oleh kerajaan, industri pelancongan Sarawak mampu pulih seperti sebelumnya. Datuk Sebastian Ting berkata buat masa ini kerajaan menumpukan kepada pelancongan domestik. Beliau berkata demikian pada majlis simbolik penyampaian lesen spesifik pemandu pelancong wilayah di Miri. Menurut beliau, kerajaan negeri akan meneruskan kempen melawat Sarawak dengan fokus untuk memperkukuhkan jenama Sarawak More to Discover di samping mempromosikan 5 tema utama pengalaman unik Sarawak dari segi budaya, pengembaraan, alam semula jadi, makanan dan pesta. Katanya selain meneruskan kempen melawat Sarawak, kempen baharu pasca COVID-19 dengan slogan Temukan Semula Diri Anda di Sarawak juga dilaksanakan bertujuan menjangkau pasaran domestik iaitu melancong dalam negeri dan antara negeri dengan menerapkan normal baharu. Setakat ini, lebih 160,000 ekor anjing telah diberikan suntikan vaksin anti-rabies. Pengarah Perkhidmatan Veteriner Sarawak, Dr. Adrian Susin Ambut berkata, program vaksinasi anti-rabies akan diterus dipergiat dalam usaha membendung penularan wabak itu. Saya ingin merayu kepada Dr. Adrian menjelaskan usaha membendung wabak di negeri ini memerlukan kerjasama yang tinggi daripada pemilik anjing sendiri. Dan juga saya ingin merayu kepada penduduk supaya jangan biarkan anjing berkeliaran. Jangan biarkan anjing tidak berkeliaran lah, tidak dikurung, lepas bebas kerana ini melanggar kesalahan pada Seksyen 37 Veterinary Public Health Ordinance 1999 boleh dikompaun sehingga 2,500. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam program pemvaksinan anti-rabies percuma di Dewan Komuniti Sibujaya.
Limbang FM terus menjadi pilihan pendengar di utara negeri ini sebagai sumber utama mendapatkan maklumat sahih dan terkini. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, walaupun berdepan persaingan dengan stesen-stesen radio sedia ada, namun Limbang FM terus kukuh dalam memberi yang terbaik kepada pendengar selain pemantapan kandungan siaran. Saya melihat bahawa Limbang FM adalah merupakan nadi dan juga pusat informasi masyarakat Tibatan. Di Limbang kita mendapat persaingan yang cukup hebat daripada stesen radio negara jiran dan juga daripada Sabah dan juga Labuan. Jelas Abdul Hadi, Limbang FM seharusnya memfokus kepada komuniti sedia ada di daerah itu seperti etnik Lun Bawang, Bisaya dan Kedayan yang menurutnya mempunyai keunikan yang seharusnya diketengahkan dalam pengisian rancangan radio maupun televisyen. Sementara itu, beliau berkata RTM juga berperanan sebagai platform merancakkan semula sektor pelancongan domestik. Kita akan mempergiatkannya untuk memastikan bahawa industri pelancongan khususnya di daerah Lawas dan utara Sarawak ini akan terus berkembang. Beliau ditemui pemberita ketika berkunjung ke Pusat Manik Seramik Kampung Long Tuma, Lawas. Beliau turut membuat tinjauan di stesen pemancar Bukit Tiong dan Siang-Siang, Lawas. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Saya Debbie Amanda Padan. Bersama kita menjaga diri, amalkan penjarakan fizikal. Jumpa lagi dan salam hormat.